Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Hari ini Abang nak bercerita tentang perpustakaan atau library yang paling misteri satu dunia. Ini pengetahuan untuk kita lah. Abang ceritakan memang untuk korang semua, untuk Abang sebab Abang baca, lepas tu Abang cerita kat korang. Jadi tonton video Abang daripada mula sampai habis. Perpustakaan atau library yang pertama adalah Library Vatican. Library Vatican ni adalah satu library yang terdapat dekat negara Vatican. Bagi korang yang tak tahu, negara Vatican adalah satu negara yang ditadbir oleh Pope dan dia orang adalah tunjang perkembangan agama Kristian di dunia pada waktu ni. Library Vatican adalah salah satu library yang paling misteri. Dia dibina pada tahun 1612 dan selain daripada nama Library Vatican, dia juga ada nama lain iaitu Archivum Secretum. Abang salah pronounce ke? Mana-mana yang tahu betulkan lah dekat description box. Masa mula-mula dibina dulu, sejak tahun 1612 tu, bukan semua orang boleh masuk. Hanya orang-orang tertentu iaitu padri-padri besar je yang boleh masuk. Orang ramai memang tak boleh lah. Tertutup rapat sebab dia menyimpan banyak rahsia. Tapi pada tahun 1881, dengan izin Pope Leo ke-11, Ketua Gereja Vatikan pada waktu tu, dia telah memberi keizinan, longgarkan sikitlah peraturan. Dia cakap sarjana-sarjana Katolik boleh masuk dalam library ni untuk keperluan kajian diorang. Dan sejak daripada tu, library ni boleh dimasuki oleh orang-orang tertentu dan juga ramai lagi lah orang. Dengan kata lain, semua orang boleh masuk tapi dengan keperluan-keperluan tertentu. Tapi tetap, diorang punya security ketat gila. Tapi ada beberapa golongan yang memang tak langsung dibenarkan untuk masuk. Yang pertama wartawan, kedua pelajar, ketiga sejarawan yang tak terkenal ataupun sejarawan amatur. Bagi orang yang masuk dalam library ni, ada satu kebenaran dia orang kena patuhi. Dia orang hanya boleh tengok 3 buku dalam sekali masuk. Dan sejak tahun 2012, 100 dokumen daripada Library Vatican telah ditunjukkan kepada orang awam. Tapi kalau korang nak tahu, walaupun 100 artikel ataupun 100 dokumen, ia umpama setitik air dalam baldi. Kau nak tahu kenapa abang cakap macam tu? Rak buku yang ada dekat dalam Library Vatican tu, kalau dicantum-cantumkan, panjangnya adalah sepanjang 80 kilometer. Macam abang ni duduk dekat Melaka, daripada Melaka sampai ke Seremban. Jauh tak jauh? Itu macam besar lah, maksudnya library tu besar lah. Antara dokumen-dokumen yang dipercayai ada dalam Library Vatican adalah berkenaan dengan Knight Templar ataupun Kesatria Templar. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Galileo Galilei. Mesti korang ada yang bela-bela, Galileo Galilei ni siapa pula? Kalau nak abang ceritakan pasal Galileo Galilei, komen dekat bawah. Dalam library ni juga ada dokumen tentang partition pembatalan perkahwinan Raja Henry ke-8. Surat di antara Pope Leo ke-10 dengan Martin Luther pun ada. Dan juga perjanjian antara Sepanyol dan Portugal. Nanti ada yang bela, siapa pula Martin Luther? Dan kalau korang nak abang ceritakan, nanti komen dekat description box. Komen dekat komen kat bawah. Perpustakaan kedua yang paling misteri adalah perpustakaan Ivan. Siapa Ivan? Ivan keempat adalah raja pertama Moskow. Boleh kata raja pertama Rusia lah. Dan dia mendapat julukan nama Ivan si Bengis. Dan dikatakan dia ni ada perpustakaan rahsia dan diiktiraf sebagai perpustakaan antara yang misteri kat dunia. Mula-mula Ivan keempat ni dia tak berminat pun untuk buat library ataupun perpustakaan. Tapi satu hari dia dapat buku, koleksi buku daripada atuknya iaitu Ivan ketiga. Mana atuk dia dapat buku? Ivan ketiga berkahwin dengan seorang perempuan yang bernama Sofia. Dan Sofia ni adalah salah seorang puteri daripada kerajaan Byzantine. Lepas kahwin dengan Ivan ketiga, Sofia ni berpindah ke Moskow. Waktu berpindah pun dia bawalah banyak buku-buku. Buku-buku koleksi kerajaan Byzantine. Dan buku-buku ni sangat penting dan berharga sebab dikatakan buku-buku ni adalah berasal daripada library kerajaan Konstantinopel dan juga library kuno
kerajaan Alexandria. Jadi si Sophia ni lepas kahwin dengan Ivan ketiga, dia bawa buku-buku tu, dan lepas dia meninggal, diwariskan buku-buku tu pada suami dia. Dan bila Ivan keempat ni tumbuh menjadi raja, dilantik menjadi raja, atuknya Ivan ketiga bagi buku-buku yang disimpannya hasil daripada bini dia tadilah, dia bagi kepada cucunya. Dan sejak Ivan keempat ni dapat koleksi buku-buku pelik ni, korang bayangkanlah daripada kerajaan Byzantine, daripada kerajaan Alexandria, bukan senang-senang tau, buku-buku pelik semua tau. Ivan keempat ni memang berminat untuk kumpul semua buku, dan dibuatlah library khas. Ivan keempat suka kumpul-kumpul buku yang pelik-pelik, seperti buku dari era-era kuno sampai ke era-era moden pada waktu tu, termasuk dalam bahasa Rusia, Cina, Latin, Yunani, Yahudi, Mesir dan juga Arab. Dan dikatakan library ni terletak di bawah istana Kremlin. Tapi ada sejarawan yang beritahu, Ivan keempat ni bukan suka-suka nak kumpul buku-buku pelik ni. Ivan keempat ada satu hobi yang unik, iaitu dia suka belajar ilmu sihir. Dan disebabkan kecintaannya pada ilmu sihir, buku-buku daripada Mesir, Yahudi dan juga Yunani diminta diterjemahkan dalam bahasa Rusia oleh penterjemah-penterjemah pada waktu itulah. Tapi malangnya semua penterjemah tak nak terjemah buku-buku sihir ni dalam bahasa Rusia. Jadi Ivan keempat tak tahu macam mana nak baca kan, sebab tak diterjemahkan dalam bahasa dia. Ivan keempat meninggal pada 1584. Dan sejak dia meninggal, orang semua tak tahu kat mana library ni. Ada yang kata buku-buku ni dah terbakar, tapi ramai yang percaya buku-buku ni masih lagi tersimpan, cuma tak tahu kat mana. Diorang yakin Ivan keempat telah sorokkan buku-buku ni. Perpustakaan yang ketiga adalah bernama Perpustakaan Kuno Ashurbanipal. Kalau first time dengar, kita semua akan beranggap ia adalah satu ruang yang penuh dengan buku. Tapi perpustakaan ni pelik sikit. Dia bukan penuh dengan buku. Dia penuh dengan papan-papan tanah liat yang penuh dengan catatan. Kenapa papan-papan tanah liat? Sebab library ni antara library yang tertua dekat dunia. Jadi waktu tu teknologi kertas belum ada lagi. Diorang catatkan semua apa benda yang diorang tahu tentang ilmu, tentang bintang bulan di atas papan tanah liat. Perpustakaan ini ditemui pada tahun 1850-an oleh seorang arkeologi sewaktu menggali runtuhan-runtuhan kuno dekat satu kawasan dekat negara Iraq. Nama kawasan tu Nineveh. Lepas diorang cek, ada 30,000 papan tanah liat yang mana hurufnya ditulis menggunakan huruf pahatan, iaitu kuniform. Banyak information dicatatkan atas papan-papan tanah liat ni. Ada cerita tentang literature, sastra lah, tentang kesihatan, geografi, puisi-puisi, sajak-sajak dan juga sihir-sihir. Memang orang dulu suka kan tentang sihir-sihir ni. Sihir-sihir je catat dalam buku, lepas tu simpan dalam library. Sebenarnya perpustakaan ni tak ada nama. Orang letak nama ni sebenarnya bersempadan dengan nama raja kerajaan Assyria kuno yang bernama Ashurbanipal. Dia memerintah di antara tahun 668 hingga 672 sebelum Masihi. Perpustakaan keempat dinamakan Perpustakaan Gua Magao. Pada satu hari tahun 1900 macam tu, ada seorang Sami Buddha, dialah orang yang menjumpai perpustakaan ni. Waktu tu dia tengah bersih-bersihkan kuil Buddha, dia tengah sapu-sapu depan kuil Buddha. Bila disapu-sapu pasir tu, dia baru perasan dekat tanah tu ada satu pintu, macam pintu rahsia. Dia pun apa lagi, dia dengan kawan-kawan dia pun buka lah dan masuk ke dalam gua tu. Rupanya ada satu ruang yang menempatkan banyak manuskrip kuno. Dan benda ni terjadi dekat China, negara China. Jadi bila Sami ni jumpa dengan library kuno ni, dia cepatlah beritahu dengan pihak pemerintah yang memerintah pada waktu tu. Tapi pihak pemerintah memang buat dono je. Setakat jumpa library apalah sangat, katanya lah. Waktu tu kan tahun 1900, diorang tak fikir benda tu macam sangat berharga. Hingga tahun 1907, ada seorang ilmuwan daripada Hungary datang ke China, jumpa dengan Sami ni. Lepas tu dia beli kebanyakan daripada manuskrip.
yang ada dekat perpustakaan tadi tu. Setahun kemudian ilmuwan Perancis pula datang buat benda yang sama, iaitu beli manuskrip-manuskrip berharga tu. Pada tahun 1961 barulah kerajaan China ambil tindakan, sebab barulah dia orang perasan benda ni sebenarnya adalah hasil sejarah yang sangat-sangat berharga. Mengikut kajian, perpustakaan ni telah dibangunkan pada abad ke-9 Masihi oleh seorang Sami Buddha yang sangat dihormati. Tapi pada abad ke-11 Masihi, perpustakaan ni telah ditutup. Sejak daripada tu, orang semua terlupa tentang kewujudan perpustakaan ni. Dan akhirnya ditemui pada tahun 1900 oleh seorang Sami secara tak sengaja. Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap ini menjadi pengetahuan tambahan untuk kita. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.